Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masuk pada sesi. Okey, Waalaikumsalam. Alright, terima kasih. Okey, sorry ya kalau kata korang tengah ngantuk-ngantuk, tak apa. Ngantuk-ngantuk tidur pun tak apa. On je smartphone tu, tak apa. Jadi, okey, it's okay. Okey, sesi ini juga direkod. Tadi sesi satu saya dah rekod, tapi saya tak rekod dekat Google Meet ya. Saya rekod di software yang lain di komputer saya, iaitu OBS. Jadi nanti aduh, semut pula. Okey, nanti kedua-dua rakaman sesi pertama dan sesi kedua ni saya akan upload di YouTube. Kemudian saya akan kongsikan linknya di Google Classroom anda lah. Jadi anda saksikan saja nanti ya. Jadi kalau ada yang terlepas ataupun mungkin ada sahabat-sahabat ini yang sibuk, ada urusan, ada yang main handball kan, macam-macam event ada. Jadi beritahu dia orang, nanti suruh dia orang tengok balik video Google Meet ni di Google Classroom lah. Dan juga di YouTube. Okey, di YouTube lah. Okey, di YouTube lah. Okey, baik. Boleh kita sambung eh? Kita sambung, ada 3 soalan yang kita nak bincang seterusnya. Boleh eh? Boleh, sir. Okey, baik. Okey, terima kasih eh. Alright, jadi kita okey, untuk hari ini untuk sesi yang kedua ni, kalau saya minta korang buat pseudocode, tak perlu guna Jamboard sebab saya rasa anda boleh saja tulis pseudocode itu di ruangan chat seperti mana yang telah dikongsikan oleh Faris dan Anis tadi kan. Jadi boleh tulis kat chat saja. Okey, tapi Jamboard tu saya onkan juga. Kalau boleh tulis kat Jamboard, tulis je saja di Jamboard kalau saya minta lah. Okey, baik. Jadi kita akan sambung kepada yang kedua. Okey, tadi sesi yang pertama kita dah bincang tentang pseudocode dan flowchart untuk sequence. Tadi itu untuk sequence. Jadi dua soalan saya dah bincang. Alhamdulillah, saya harap korang boleh faham sebab sequence tak susah mana. Cuma anda kena fahamkan flow dia. Okey, kita akan pergi ke next step, iaitu kita nak lihat pada pseudocode dan flowchart untuk selection. Okey, kita nak tengok untuk selection pula. Okey, baik. Jadi untuk ini anda buka tutorial anda, buka buku tutorial anda, muka surat 9. Okey, soalan yang berkenaan dengan dah disediakan. Okey, yang ini adalah, okey, kalau anda tengok kat sini, soalan ni bagus sebab dia dah berikan pseudocode untuk satu contoh pseudocode yang di mana pseudocode ini adalah untuk menentukan alamak, saya tulis salah lah. Ini bukan menentukan BMI ni. Mana pergi dia? Sekejap saya edit sikit. Alamak, silap lah pula. Tak perasan. Sekejap. Kejap. Oh, ini bukan untuk menentukan BMI. Sekejap Ada sedikit kesilapan. Integer. Alright. Determine integer even or root. Determine integer greater than 0. Modulus or. Saya betulkan sikit dia punya ni. Kejap. Alamak. Tulis dulu. Kejap, sebentar. Saya tak perasan saya terbuat kesilapan. Okey.
is even or the number is odd. Okey dah. Alright. Okey. Okey, baru betul. Okey. Jadi boleh nampak IPO bawah ni? Boleh, sir. Okey, baik. Jadi tak ada okey, baik. Okey, seperti yang anda kita pun telah bincang dalam kelas untuk problem analysis untuk soalan ini. Jadi soalan ini adalah sebenarnya untuk menentukan sama ada integer itu adalah nombor genap ataupun disebut sebagai even ataupun ia adalah nombor ganjil ataupun disebut sebagai odd. Okey, jadi kalau anda tengok dalam IPO ni, okey, inputnya adalah integer saja. Dan tengok dia punya output dia adalah the number, dia adalah dalam bentuk message ya. The number is even atau the number is odd dalam bentuk message. Dan soalan ini adalah untuk proses ada dua jawapan. Kalau anda perasan kat sini saya ada buat tanda ni. Ni jawapan yang pertama, ada kelas yang sebagi jawapan yang macam ni. Dan ada juga yang sebagi jawapan yang macam ni. Okey, ada dua jenis jawapan yang anda boleh beri untuk proses ini untuk IPO lah. Iaitu menentukan integer itu even atau odd. Kemudian ataupun untuk menentukan integer modulus 2 equal to 0 or integer modulus 2 tidak sama dengan 0. Jadi dua jawapan ini untuk IPO diterima. Jadi kalau anda ada bentuk dua jawapan macam ni, dua-duanya boleh dipakai. Okey, cuma dalam selection ni, dalam selection ni apa beza flowchart? Okey, kita tak nak pinjam flowchart dulu, kita nak pinjam pseudocode. Jadi kalau anda tengok kat pseudocode di sini, apa beza pseudocode sequence dengan selection? Pseudocode selection dia mesti ada perkataan if kat sini. If. Jadi menjadi satu keperluan kepada anda sebagai pelajar atau sebagai programmer untuk kita menentukan soalan yang kita dapat dalam exam tu adakah ia soalan sequence atau selection atau looping. Yang itu memang anda kena tentukan sendiri. Tetapi biasanya di dalam exam dia dah ada hint-hint dia. Cuma untuk soalan ini, soalan muka surat 9 ni dia tak adalah bagi problem statement sebab dia just minta anda tukarkan algoritma pseudocode ini kepada flowchart. Jadi kalau anda tengok integer yang berada di sini, read integer ini, kita enter integer, tapi kat sini dia ada dua jenis display dan display ini adalah ditentukan oleh pilihan yang ada kat sini. Jika integer modulus 2 equal to 0, maka jika ia true, maksudnya betul ia adalah integer modul 2, tidak dapat baki ia modulus itu adalah kosong, maka dia akan display the number is even. Atau selain daripadanya, maksudnya kalau dia bahagi dengan 2, bakinya bukan kosong, dia akan paparkan display the number is odd. Dan setiap if di dalam selection mesti berakhir dengan and if. Ini yang bezanya. If dan berakhir dengan and if. Okey, jadi dia punya input adalah integer. Proses dia adalah untuk menentukan is even or odd ataupun jawapannya adalah determine integer modul 2 sama dengan kosong atau integer modul 2 tidak sama dengan kosong, dan outputnya adalah the number is even or, nampak ada or kat sini, the number is odd. Okey, ini dari segi dia punya pseudocode. Okey, bagaimana flowchart dia? How we want to build the flowchart? Okey, untuk bina flowchart dia, okey, sama saja macam sequence. Okey, kita mesti mulakan dengan start ataupun mulakan dengan bismillah. Okey, kita mulakan dengan dia sama juga. Dia mulakan dengan start. Okey. Alright, sama juga macam ni kan. Ni start, sini pun start Okey, alright. Kemudian bila dia mula dengan start, okey, kalau anda perasan, lepas start dia akan jumpa read integer. Bila dia jumpa read integer, maka kita tahu kita perlu input, kita perlu enter sebab nilai yang perlu diterima oleh komputer. Okey, read integer. Maka kita pun tulis dalam ni read. Okey, read. Okey, read integer. Okey, sama. Sama je macam biasa. Okey, read integer. Okey, kemudian ia akan diteruskan. Okey, kat sini dia akan jumpa if. Nampak? Lepas dah start, okey, kita dah settle start tadi. Start dah settle. Kita read integer pun dah settle. Okey, sekarang kita nak pergi part ni. Kita nak tengok baris satu. Okey, yang baris satu start, baris kedua read, baris ketiga ada if. Okey, bila ada if, okey, maka flowchart kita akan jadi macam ni.
dia mesti bertemu dengan yang disebut sebagai diamond. Dia akan diamond macam tu. Okey, diamond. Okey, biasa diamond ni kalau dalam exam supaya korang tak terpadam sana terpadam sini, tipsnya adalah jangan lukis diamond ni dulu. Tulis isi dalam diamond tu dulu. Okey, maksudnya kita buat if integer modulus 2 equal to 0. Okey, kita tulis macam ni dulu. Okey, lepas dah tulis, okey, barulah kita buat diamond. Jangan lupa diamond sebab kadang-kadang ada pelajar dia dah tulis cantik dah tapi dia lupa diamond. Lupa diamond, potong markah. Okey, lupa diamond, potong markah. Okey, alright. Seterusnya, okey, bila dah if integer, okey, bila dia ada diamond, okey, dia mesti ada apa? Okey, kena ingat dalam kepala. Okey, tips. Tips yang pertama untuk selection hari ini. Okey, tips yang pertama untuk selection hari ini, bila ada diamond, mesti ada true and false. Mesti ada true and false. Okey, dia mesti ada. Bila ada diamond je, ingat, apa-apa diamond. Jumpa je diamond, kita mesti ada true and false dan true and false tu dia kena buat macam ni. Satu, biasanya kalau suka true di sebelah sini. Okey, true kat sini, false kat sini. Mesti ada ni, wajib. T dengan F. Ataupun you tulis dalam bentuk true ataupun false. Penuh pun boleh. Tapi T dengan F. Sebab jika tidak ada T dengan F, dalam exam anda boleh dipotong markah. Okey, true and false. Okey, jika true, apa rasanya kita nak tulis kat sini? Bila true, kalau ikut sini. Bila true, dia akan buat apa? Kat sini dia buat apa? Bila true. Dia akan buat apa kat sini? Bila true, dia akan buat apa? Apa dia? Kalau true, dia buat apa sini? Ya, betul. Display the number is equal. Dia mesti kotak apa ni? Kita nak buat kotak apa kat sini? Kotak apa namanya? Kotak proses ke kotak parallelogram? Jaga betul-betul. Ya, parallelogram. Parallelogram. Alamak, tak nampak. Okey. Sekejap Ya, input output simbol. Pandai. Betul. Input output simbol. Okey, jadi dia mestinya tu. Dan di dalam ini mestilah kita tulis. Okey, kita tulis display. Okey, dia display. Apa yang dia display? Dia display message tu. The number is equal. Dia message the number. Okey, alamak. The number. Alamak, kecil. Nanti saya tulis bawah sikit. Panjangkan sikit. Sekejap. Tak nampak ni. Ya. Okey. Jadi dia akan pergi ke sini. Okey, jadi kita buat besar sikit sini. Okey, input output simbol. Okey, dia akan display. Okey, dia akan display. Okey, mesti ada tanda 2 ni ya. Sebab dia nak display notification dia. The number is even. The number is even. Okey, kemudian alright, bila false dia akan display apa pula? False dia akan display apa pula? False dia akan display apa? The number odd. Ya, display the number is odd. Pandai. Display. Okey, display. Alright, mesti ada tanda 2 ni juga, the number. Kalau you tak letak tanda 2 ni, salah je. Sebab soalan dia dah memang kata dia akan display message ya, ataupun notification. The number is odd. Dan mesti ada tutup dia. Okey, alright. Number is odd. Kemudian, okey. Seterusnya macam mana? Adakah dia tergantung ke sini? Okey, tidak. Dia tak tergantung. Kita kena buat satu lagi garis ke sini. Kalau anda tengok sini, okey, kita dah the number is even. Kalau true, dia akan the number is even. Kalau false, else.
false, dia akan kata display the number is odd, kemudian and if, kemudian start. Okey, macam mana kita nak buat and if? Okey, flowchart ini dia tak boleh gantung macam ni. Okey, daripada sini, okey, kita akan terus buat perkataan apa kat sini. Ni nak tulis apa ni kat sini? Kalau dia punya roti oblong yang kedua ni, kita nak tulis apa? Okey, kita tulis and. Jadi orang tanya, sir, and if kat mana? Okey, and if tu tidak ada, tetapi dia digambarkan dalam bentuk aliran macam ni. Nampak? Dia bersambung begini. Nampak? Dia sambung begini. Maksudnya and if lah. Habis true, dia and if. Kan? Sebab, kalau ini sini, kalau kita tengok, if integer more 2 sama 0, jika true, dia akan the number is even. Bila the number is even, dia tak buat else ni. Dia terus and if. Maksudnya dia terus and if. Dia habis. And if. Habis. Dan dia terus and. Sama juga kalau katakan integer more 2 ni sama 0 salah. Maksudnya tidak sama dengan 0. Maka dia akan the number is odd. Dia akan pergi and if. Dia akan pergi ke and if. Dia berkawan bertemu dengan ni. Ni and if. Dan dia akan terus pergi kepada and. Okey. Boleh? Setakat ni okey. Ada soal? Okey, dia. Okey. Alright. Ada? Okey, baik. Ulang tak dengar? Oh, force ni pergi ke sini, belah kiri sini. Betul maksudnya kat sini? Okey, boleh. Tak ada masalah. Cuma saya tak galakkan. Tu je. Saya tak galakkan sebab nanti kan dia jadi macam bercabang macam tu. Bercabang dia bukanlah kata salah. Sebab saya risau skema dan risau pemeriksa nanti. Takut pemeriksa dia pening-pening, dia nampak apa ni bercabang dua ni, terkangkang macam tu. Dia takut dia tersasul. Sebab skema biasa yang saya tunjuk ni adalah standard skema dalam exam. Even dalam notes pun majority banyak macam ni. Boleh, tak ada masalah true dengan false ni. Boleh, tak ada masalah. Even you nak terbalikkan true kat sini, false kat sini pun boleh juga, tak ada isu. Cuma nanti akan menyukarkan pemeriksa untuk membuat penandaan. Takut jelah pemeriksa pun manusia biasa. Takut pemeriksa terbuat careless mistake. Yang rugi bukan pemeriksa, yang rugi anda juga. Okey, boleh buat standard macam ni, boleh Alright, boleh. Tak salah sebenarnya. Sebenarnya tak salah, tapi segalakkan macam ni lah bentuk yang paling standard, yang senang untuk dapat markah. Okey, ada soalan lain? Okey, boleh Okey, jika okey, kita... Alright, baik. Jika okey, kita bergerak pada soalan kita yang terakhir pada hari ini. Ini soalan yang terakhir ni agak sedikit complicated. Alright, cuba tengok dulu. Okey, soalan ni complicated tapi kita dah bincang IPO dia. Cuma kita nak buat dia punya pseudocode dan flowchart ni macam mana. Okey, alright. Okey, cuba tengok soalan ni. Soalan macam ni lah yang biasa ditanya dalam exam, soalan panjang-panjang. Yang kadang-kadang akan menimbulkan panik. Sebab tu bila panik macam ni, segalakkan bila soalan panjang-panjang macam ni, jangan gundah gulana. Kalau soalan pseudocode, dia minta buat pseudocode dan flowchart, pastikan anda buat je dia punya IPO. Apa-apa pun buat IPO. Amalkan begitu. Okey, supaya kalau anda panik bila nak buat pseudocode dan flowchart, IPO tu sekurang-kurangnya boleh jadi guide. Bukan sekadar guide pada anda, juga mungkin boleh menjadi habuan markah kesian kepada korang. Itu je. Tapi janganlah siap orang kata target markah kesian. Sebab markah kesian tu memang kesian lah kan. Kat markah korang biasa yang markah kesian ni dia punya result teruk sangat lah. Okay, make sure you dapat skor yang terbaik lah kan. Okay, baik, last question untuk hari ni. Tiba tengok muka tutorial, buku tutorial page 10. Okay, the product listed below are sold in convenience shop. When a customer makes an order for a product, he or she is required to put its product as well as the quantity. Write a pseudocode and flowchart which input the code. Okay, saya dah highlight kat sini. Biasa saya gunakan warna orange untuk input code and a quantity of one product to be purchased and then output the amount to be paid. Okay, saya dah gunakan warna pink. Jadi kat sini dia punya code. Code-nya dah ada kat sini kan. Dia ada 21, okey ada 22, 21, 24 dan 27. Kalau 21 rulernya RM1.20 sen, paper dia RM1.90. Ni RM2.90. Jadi input code and quantity dah ada kat sini bonuses. Determine based amount to be paid based on code and quantity amount to be paid. Jadi bagaimana kita nak buat? Okey, saya tunjukkan dia punya pseudocode. Okey, pseudocode-nya mudah saja. Okey, jangan panik bila dapat pseudocode. Okey, kita buat kat sini ya. Okey, bila dapat pseudocode,
Kita mulakan dengan start. Okey, saya nak kecilkan sedikit problem analysis ni sekejap. Okey, sekejap. Saya nak kecilkan sedikit problem analysis ni. Okey. Okey, right. Okey, alright. Okey, korang boleh nampak kan problem analysis ni? Nampak kan? Nampak. Okey, nampak. Kalau tak nampak pun rasanya dalam buku tutorial patutnya dah ada dah. Okey, kita buat dia punya pseudocode. Okey, kita mulakan dengan start. Dan kita mulakan dengan end. Okey, saya selalu buat macam ni ya. Start, end. Saya akan buat macam ni. Kalau dalam ruangan exam nanti, dia ada ruangan jawapan. Kalau untuk pseudocode, dia ada ruangan jawapan yang besar. Buat start atas, end kat bawah. Sebab apa? Selalu kita buat start, kalau lupa end, dia boleh dipotong markah. Okey, sekarang ni, kita nak import apa kat sini? Kita nak buat apa? Pertama, kita nak tulis apa kat sini? Apa saya nak tulis sini? Perkataan apa? Based on problem analysis yang ada kat sini, dah ada dah. Nak tulis apa sini? Start. Kita mulakan dengan apa? Enter. Jangan guna perkataan end. Enter. Enter apa? Enter. Enter. Enter code, comma, quantity. Jangan guna perkataan end. Sebab perkataan end tu nanti anda akan keliru dengan logical operator nanti. Saya tak tunjuk lagi apa. Okay. Enter code, quantity. Okay, itu pertama. Alright. Kemudian, proses dia macam mana? Okay, kalau untuk soalan ni, okay, output jangan buat lagi. Kita pergi pada proses. Okay, proses adalah untuk menentukan amount to be paid based on code and quantity. Okay, kalau kita tengok ke sini, code dia ada 3. Ada code 21, 24 dan 27. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Jadi, kita akan gunakan kenyataan if. If apa? Okay, if apa yang kita nak tulis dalam ni? Apa yang akan menentukan? Adakah code atau quantity yang menentukan harga amount to be paid? Code ke quantity? Code. Okey, code. Jadi ni kita tulis. Okey, ya betul. Okey, kita buat if code. Okey, if code. Okey, kita buat if code sama dengan. Okey tak? Seguna sama dengan ni tau. Bukan sama dengan matematik punya. If code equal to 21. Macam tu. If code equal to 21. Nampak? If code equal to 21. Kod yang kita masuk ke sini. Sebelum tu. Sebelum terlupa. Ini kadang-kadang pun terlepas pandang. Itu tu. Untuk kenyataan if. Biasanya bila kita enter. Untuk if. Kita kena masuk ke dalam sikit. Ke dalam sikit. Lebih kurang macam ni lah. Dia mesti ada gap sikit. Dia ada macam indent sikit. Tab ke dalam sikit. If. Okay. Kemudian if code. Code equal. Okay. If code equal 21. Okay, 21. Okay, if code equal 21. Kemudian kita akan buat apa? Okay, rasanya kita nak tulis apa kat bawah ni? Rasa-rasanya. Cuba teka. Apa nak saya tulis bawah ni? If code equal 21. Sekarang kita refer pada code 21 dulu. Apa saya nak tulis kat bawah ni? Apa saya nak tulis kat bawah ni? Okay. Saya apa saya nak tulis kat bawah ni? Tulis apa bawah ni? Siapa boleh teka? Okay. Kat sini kita buat amount to be paid. Okay. Amount to be paid. Okay. Sama dengan berapa? Amount. RM1 2. Okey, betul. RM1 2. Tekan RM1 2 saja. Dia ada lagi sikit lagi. Ada sempurna kan? RM1 2. RM1 2 apa ni? RM1 2. Lagi apa lagi? Kena tulis kat sini. Ada sikit lagi. Ada lagi rumus yang kena tulis kat sini. Kosong. RM1 2 kali dengan berapa? Ya, pandai korang. Kali dengan kuantiti. Barulah kita dapat amount to be paid tu. Nampak? Nampak? Sebab tu kat sini soalan kata determine amount to be paid. Sebab dia punya amount to be paid tu berbeza-beza. Pasal tak? Kalau dia masuk kod 21, RM1 20.
Okey, kalau dia masuk kod 24, dia akan jadi RM9.90 kali dengan kuantiti. Kalau dia masuk kod tu 27, okey, dia akan kalikan RM2.50 kalikan dengan kuantiti. Okey, boleh nampak tak tu? Boleh nampak tak setakat ni? Yang ni boleh nampak? Boleh nampak tak? Okey, baik. Seterusnya, untuk kod 24, saya kena buat apa kat sini? Apa perkataan saya nak guna kat sini? Adakah else ataupun else ke else if? Dia ada dua. Else ke else if? Mana satu rasa-rasanya? Else ke else if? Mana satu? Mana satu saya kena guna pakai? Else. Okey, kalau guna else, dia habis ya. Sebab sekarang ni ada 3 ni. Kalau tadi lahir macam ada dia kena guna else if kat sini. Dia bukan guna else sebab dia tak habis cerita lagi. Sebab dia nak pergi kepada the next code. Okey. Else if, okey. Apa kita nak tulis kat sini? Kod apa? Kod else if kod equal to berapa pula? 24. Ya, 24. Betul guys. Betul. 24. Ambil balik cerita yang atas. Lebih kurang. Else if kod sama dengan 24. Kemudian amount to be paid dia. Amount to be paid. Okey, RM9. Okey, betul. RM9.90. 9.9 times quantity. Macam tu je. Okey, okey. Boleh nampak tak? Dah habis belum ni? Dah habis ke belum? Belum. Jadi yang ketiga kita nak buat apa? Yang ketiga kita nak buat apa? If ke else if? Else ke else if? Cuba teka. Okey, kalau bukan else. Jawapan dia adalah else if. Else if yang satu lagi. Else if satu lagi. Sama juga. Else if satu lagi. Else if satu lagi. Dan dia kod jadi berapa ni? Kod berapa? Kod sama dengan 20. Ya, 27. Okey, alright. Saya tahu korang mungkin dah kepenatan ni. Tak apa. Saya rekod ni tak apa. Nanti sekarang korang boleh tengok balik. Okay, ni N. Okay, else if kod 27. Amount to be paid. Okay. Sama dengan amount to be paid sama dengan 2.5 kali dengan kuantiti. Okey, kemudian saya sambung sebelah sini Sorry ruangan agak sempit. Saya sambung kat sini. Saya sambung ke sini. Saya sambung sini. Okey. Amount to be paid. Okey, bawah dia tu kita akan buat satu lagi. Habis ni if, else if, kita akan akhiri dia dengan else. Okey, kita akan akhiri dia dengan else. Tapi di bawahnya kita akan tulis display. Okey, kita akan buat display invalid code. Display invalid. Maksudnya selain pada kod 21, 24, 27, dia akan display invalid code. Invalid code kat sini. Alright. Okey. Kemudian apa the next it? Okey, apa next dia? Okey, next dia dah habis semua ni. Ini proses dah selesai. Kita buat perkataan display kat sini. Okey, kita continue with display lagi. Okey. Okey, kita display. Okey, kita nak display apa kat sini? Ini display yang pertama, iaitu invalid code. Display yang seterusnya kita akan buat display. Ini dah habis lah. Okey, bawah ni ada and if. Kemudian display. Display ikut IPO yang ada kat sini. Display. Amount to be paid. Kemudian diakhiri dengan apa dia? Diakhiri dengan and. And dah jadi start. Okey, diakhiri dengan and yang ada dekat sini.
Okey, start. Okey, seulang sekali lagi ya. Last ya. Seulang sekali lagi. Mulakan start. Kita enter code quantity. Okey, alright. Ikut pada IPO ni input tadi. Kemudian kita buat if. If code equal 21. Bila ia true, dia akan amount to be paid. Sama dengan 1.2 kali dengan quantity. Alright. Else if. Maksudnya selain berapa satu dia akan buat kod 24. Dia akan buat amount to be paid 9.9 dia ikut yang ada kat sini 9.9 kali dengan quantity. Else if pilihan yang ketiga kod equal to 27. Okey, dia akan buat pilihan kat sini 2.50 RM2.50 kali dengan quantity untuk amount to be paid. Kemudian dia akan sambung lagi bawah tu, bawah lagi dia akan buat bawah lagi else. Maksudnya selain daripada kod 21, 24, 27 walaupun soalan tak minta tapi kita kena buat sebab bila logiknya macam tu. Bila dia masuk selain daripada 3 kod ni dia akan tulis display invalid code. Display dalam invalid code. Kemudian and if. Habis dan terakhir maksudnya dia akan buat display amount to be paid. Dia akan tengoklah mana satu amount to be paid yang dia akan masukkan. Kalau 21 dia akan display yang ni. Kalau 24 dia akan display yang ni. Kalau 27 dia akan display yang ini sahaja. Dan diakhiri dengan and. Sebab ni start diakhiri dengan and. Okey. Boleh ya? Okey. Boleh je. Ke keliru? Keliru? Rasa pening kan yang ni? Yang ni pening sikit kot? Okey, tak apa. Tak apa. Ini pening tak apa. Okey, dia punya flowchart nanti saya akan kongsikan dalam next class. Okey, flowchart sebab hatam ini dulu. Nanti bila flowchart nanti korang boleh nampak dia punya flow dia macam mana insya-Allah. Okey, boleh ya? Okey, alamak suara dah ngantuk pun. Sorry lah. Siang korang. Berapa jam? Rumah air 1. Memang waktu terbaik untuk korang tidur ni sebenarnya. Okey, tak apa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Jadi minggu depan kita cuti betul kan? Memang tak ada kelas langsung kan? Betul tak? Tak. Yang ada kelas praktikal je. Tutorial tak ada. Yang ada praktikal saja kan? Okey, baik. Jadi nanti korang rehat je minggu ni. Jadi untuk soalan ni nanti insyaAllah saya akan ulang tayang lagi sekali lah. Sebab selection ni penting. Sebab soalan ni banyak. Saya akan ulang tayang balik. Cuma saya nak pastikan yang korang tolong pastikan dalam buku tutorial IPO semua dah ready lah. Semua dah ada. Supaya mudah untuk kita move to the pseudocode dan flowchart. Okey, jadi setakat itu dulu untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang hadir. Maaf kalau mengganggu petang tengah di korang ni. Jadi saya akan rakam, saya dah rakam, nanti saya akan kongsikan dalam buku sendiri lah. InsyaAllah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Okay. Alright. Bye. Okay. Welcome. Bye.